بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 9, baris yang ke-12 daripada atas. Baris yang ke-12 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan ketahui olehmu bahawa iradah itu kehendak Allah Subhanahu wa taala pada azal itu. Kehendak di sini pergi kepada qadar. Kehendak Allah pada sedia kala. Pada ahli sunnah, yakni di sisi ahli sunnah wal jamaah, akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Pada ahli sunnah, di sisi akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah ahli sunnah wal jamaah adalah jalanan Imam Asy'ari dan jalanan Imam Maturidi. Ahli sunnah wal jamaah kalau bab hak zahir peka, Imam Hanafi, jalanan Imam Hanafi, jalanan Imam Maliki, Syafi'i, Hambali. Ahli sunnah wal jamaah dalam ilmu tasawuf jalanan Imam Ghazali, jalanan Syekh Junaid al-Baghdadi, jalanan Imam Abdul Hasan Asy-Syazili. Itu ahli sunnah wal jamaah dalam ilmu tasawuf. Kita sekarang pembicaraan ahli sunnah wal jamaah dalam ilmu tauhid. Ahli sunnah wal jamaah dalam ilmu tauhid adalah jalanan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Lain iradah itu pada yang di sisi ahli sunnah wal jamaah lain daripada suruh oleh Allah dan reda oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu mengetahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain dengan makna tidak berlaziman. Saya sebut berulang kali tidak berlaziman. Saya mengaji sebut seumpama tu. Kalau bahasa standard hak lebih sesuainya macam mana tak tahulah. Lain di sini dengan bahawa terkadang Allah kehendak tetapi Allah tidak suruh. Terkadang Allah tidak kehendak tapi Allah suruh. Dia gitu. Mana apa? Perkara baik Allah kehendak serta Allah suruh. Perkara jahat Allah kehendak serta Allah tidak suruh. Allah suruh perkara baik, terkadang Allah tidak kehendak perkara baik itu dilakukan oleh seseorang. Allah tidak kehendak orang kafir itu Allah tidak kehendak orang kafir itu jadi Islam. Allah tidak kehendak orang tinggal semayang tu jadi semayang.
Tapi Allah suruh dia masuk Islam. Allah suruh dia semayang. Tapi Allah tidak kehendak. Mana apa tu? Lain. Itu lain tu. Jadi, saya biasa guna perkataan tidak berlaziman. Terkadang Allah kehendak serta suruh dan redha. Terkadang Allah suruh, Allah redha, tapi Allah tidak kehendak. Allah suruh seseorang tu masuk Islam. Allah redha seseorang tu masuk Islam. Tapi Allah tidak kehendak. Allah kehendaknya dia kekal kafir. Allah suruh sembahyang. Allah suruh belajar agama. Tapi Allah tidak kehendak pun dia semayang. Jadinya tak semayanglah dianya. Allah tidak kehendak dia belajar agama. Jadi dia tak belajar agama. Tapi Allah suruh semayang. Allah suruh belajar. Poin dia, asas dianya, rukun iman yang keenam itulah. Baik, qadar dan qada. Jahat, qadar dan qada. Baik, Islam tu baik. Semayang tu baik. Belajar tu baik. Hak jahatnya, kafir, jahat. Tinggal semayang, perkara jahat. Tidak belajar, perkara jahat. Baik, qadar Allah, qada Allah. Jahat, qadar Allah, qada Allah. Hak baik, Allah kehendak serta Allah suruh dan redha masuk Islam, sembahyang, belajar. Perkara jahat Allah kehendak juga. Seseorang tu kafir, tak masuk Islam, Allah kehendak. Seseorang tu tak semayang, Allah kehendak. Seseorang tu tak belajar, Allah kehendak. Tapi Allah suruh dia masuk Islam. Allah redha kalau dia masuk Islam. Allah suruh dia semayang dan belajar. Allah redha kalau dia semayang dan belajar. Tapi Allah tidak kehendak. Ni maknanya apa ni? Poin dia di situ. Hak baik berlaziman lah hak baik. Hak baik berlaziman. Hak baik Tuhan kehendak serta suruh dan redha. Hak jahat Tuhan kehendak, Tuhan tak suruh, Tuhan tak redha. Tu makna lain. Tidak berlaziman. Betul? Bukan perkataan biasa-biasa. Perkataan biasa-biasa. Pun ada juga orang tak faham. Makhluk tak boleh bekah. Dia tanya, dah bekah-bekah tu ke apa? Dia ingat bekah tu macam tak apa way bang kali. Tapi bagi kitanya tak terfikirlah seumpama tu. Bagi kitanya makhluk tak boleh bekah. Orang faham. Tapi ada orang tanya, maksud apa tak boleh bekah? Makna apa? Makhluk tak boleh berjadi, gitu. Makhluk tak boleh berjadi berhasil, gitu. Tapi kita tak gunalah perkataan-perkataan gitu. Kita tak gunanya makhluk tak boleh bekah sama sekali. Makhluk tak boleh bekah sama sekali. Ada lagi orang tanya, apa makna tak boleh bekah? Jadi tak boleh nak bukan tak boleh nak jawab lah, sebab bukan boleh nak jawab maksud apa, tak boleh nak sebut apa perkataan. Bagi kitanya tak boleh bekah tu, iya dah tu, standard dah perkataan tu. Bagi kita, bagi orang mungkin lah. Ekonomi orang sekolah, perkataan standard tu apa? Tidak boleh kesang. Maksud dia gitu. Tak boleh kesang ni, orang tu dapat dikesang ke belum? Hilang tu lah. Kesang tu pula kot. Jadi tak boleh kesang tu lebih jelas daripada tak boleh bekah. Makhluk tak boleh bekah. Makhluk tak boleh kesang. Saya nak sebut tak boleh kesang pun janggal rasanya. Tapi tak apalah. Janji perkataan tu orang faham. Dia cakap apa seumurnya, kainat makhluk tak boleh bekah. Kainat makhluk tak boleh bekah. Kainat makhluk tak boleh kesang. Bahasa lain bahasa. Ke gitu? Tak boleh kesang. Tak boleh bekah. Sama je. Bagi dah boleh belaka tu tak apalah. Tapi nak ceritanya ada orang tanya. Dia kata dia tak faham. Apa makna makhluk tak boleh bekah? Jadi sekarang ni tidak berlaziman. Faham tak tidak berlaziman? Tidak berlaziman ni hak Tuhan kehendak, ada hak Tuhan suruh dan redha.
hak Tuhan kehendak, ada yang Tuhan tidak suruh dan Tuhan tidak redha. Ada perkara yang Tuhan tidak kehendak tapi Tuhan suruh perkara itu, Tuhan redha perkara itu. Itu makna sini disebut lain. Kehendak Allah lain daripada suruh Allah dan redha Allah dan ilmu mana mengetahui oleh Allah. Lain. Lain mana apa ni? Ada yang sama. Lain. Ada yang sama. Perkara baik Allah kehendak samalah. Allah suruh dan Allah redha. Ada tak sama. Kita panggil berlazimang. Itu samalah. Berlazimang antara kehendak Allah akan perkara baik, berlazimang dengan Allah suruh juga dan Allah redha perkara itu. Maka di situ tak lain, sama. Sini sebut lain ni. Bukan semuanya lain. Hak baik Allah kehendak serta Allah suruh dan redha. Maknanya sama. Hak tak samanya perkara jahat Allah kehendak tapi Allah tidak suruh serta Allah tidak redha. Itu hak tak sama. Mana ada hak sama, ada hak tak sama. Jadi tidak berlazimah. Kena guna perkataan apa? Tak ada orang masa sekolah dulu bahasa Malaysia semua. Kau bahasa Malaysia lah. Bukan nak tanya bahasa orang putih ni. Nak tanya bahasa Malaysia. Orang bijak mata pelajaran bahasa Malaysia. Tidak berlazimang ni rasanya macam bahasa kitab gitu je. Tahu? Bahasa kitab. Bahasa standard tu apa dia? Tidak selari. Tapi ada yang selari. Tidak selarah. Boleh. Tapi ada yang selarah. Perkara baik Allah kehendak selari dengan Allah pun suruh perkara baik, Allah redha perkara baik. Selari tu. Bukan tidak selari ke semuanya. Hak baik selari antara iradah kehendak Allah dengan suruh dan redha oleh Allah. Wallahu a'lam lah. Tak ada komen tu, beri bahasa yang paling standard. Tak apalah, janji faham. Saya sebut berlazimah untuk insya-Allah kita faham dah, tapi ada mungkin kita orang Terengganu ni faham sangatlah tidak berlazimah tu. Sebab kita balik kepada umbinya perkara baik iman dan taat iradah Allah. Perkara jahat kufur dan maksiat iradah Allah, qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun boleh faham perkara baik tadi hak Allah kehendak, perkara baik Allah suruh dan redha. Tu tak ada timbul tu di akal kita. Kita pergi pada yang kedua, hak ni hak timbul di akal ni, hak ni banyak timbul pegangan yang terpesong. Perkara jahat, kufur seseorang, maksiat seseorang, qadar dan qada Allah, rukun iman yang keenam, kehendak Allah. Tapi Allah tidak suruh seseorang kufur dan maksiat, Allah tidak redha seseorang kufur dan maksiat. Tetapi kufur maksiat adalah kehendak Allah. Kenapa Allah kehendak akan perkara yang jahat yang Allah tidak suruh dan Allah tidak redha? Jangan ada soal lah, setakat tu sahaja. Soal banyak sinilah dia mudah tergelincir kepada akidah Mu'tazilah yang menafikan perkara jahat datang daripada kehendak Allah. Allah tidak kehendak perkara jahat. Allah hanya mengetahui seseorang akan memilih dan melakukan perkara jahat. Allah tidak kehendak. Kalau menafikan mengetahui Allah, dia bukan menafikan kehendak Allah iradah saja. Dia menafikan kehendak Allah iradah serta tahu Allah. Itu bukan Mu'tazilah, itu kafir ijma' ulama. Itu bukan Mu'tazilah. Mu'tazilah ni khilaf pada kafir. Makna seseorang tu buat perkara jahat selain daripada Allah tidak kehendak,
serta Allah tidak tahu. Allah tahunya bila? Di saat seseorang melakukan perkara jahat, baru Allah Ta'ala tahu. Jadi macam kita jugalah, sebelum berlaku kita tak tahu, lepas berlaku baru kita tahu. Jadi Allah gitu juga, Allah tak tahu. Itu tidak ada bicara tu, itu mengkapi ijma'. Hak Mu'tazilah ni tahu tetap, cuma Allah tidak kehendak perkara jahat. Itu Mu'tazilah tu jelas, pegang yang terpesong. Jadi sekarang ni perkara jahat, ni hak tak boleh khaik di akal ni. Allah kehendak tetap dah mati dah kita rukun iman yang keenam, pasti Allah tidak suruh serta Allah tidak redha. Bahkan Allah murka pula kepada kekufuran, Allah murka pula kepada kemaksiatan yang Allah kehendak. Pada ni saya buka-buka ni memanglah, kalau turut fahaman akal kita memang jadi pening, tapi kita cerita dulu. Takut mari dalam hati kan. Kadang-kadang mari benda tu bukan kita pegang pun. Hukum iman kenang kita pegang ketak dah. Perkara jahat, qadar dan qada. Tapi perkara jahat ni bukan Allah tidak redha saja, bahkan Allah Ta'ala murka. Tiba-tiba Allah Ta'ala kehendak perkara yang ia murka. Sudah soal lah tu. Sudah korek lah tu. Bukan setakat Allah tidak redha, bukan setakat Allah tidak suruh perkara jahat, bukan setakat Allah tidak redha perkara jahat, bukan setakat Allah murka, bahkan Allah suruh kita supaya cegah perkara maksiat yang Allah iradahkan, kehendakkan. Allah larang kita daripada redha akan perkara maksiat yang datang daripada kehendak Allah. Bukan Allah perintah kita supaya marah, murka kepada mereka yang melakukan perkara maksiat yang kehendak Allah. Allah perintah suruh kita hukum mereka yang di bawah kuasa kita yang melakukan perkara maksiat yang datang dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul lah, begitulah. Kat tu je lah. Anak kita umur 10 tahun lebih dah, tinggal semayang, Nabi perintah wadribu li ashrin, pukul oleh kamu bila umur 10 tahun. Pukul yang tidak melukakan lah. Sebab pukul ni kena ngaji hukum pula, bukan pukul dengan nafsu amarah kita, bukan. Atau syaitan, dia pukul anak dia, dia kata anak dia syaitan, dia tu pun bapa syaitan. Sebab apa? Sebab pukul ni perintah Nabi. Bila perintah Nabi, balik kepada macam mana pukul perintah Nabi. Nabi perintah wadribu li ashrin, pukul oleh kamu bila umur 10 tahun. Anak tinggal semayang, yang adalah perintah kita berapa supaya pukul tu bukan kehendak Allah, tidak semayang tu kehendak Allah. Katalah, jadi Allah perintah kita pukul akan anak kita yang tinggal semayang, yang mana tinggal semayang adalah kehendak Allah. Sudah gitu ya. Kan? Saya memang tekan satu, ulang. Perkara jahat kehendak Allah tu ulang sok modah. Saya tidak mencari. Kita ni sekarang ni orang mencari dalam YouTube, FB. Kalau kita nak cari hak baik, insya-Allah kita jumpa hak baik. Kalau kita nak cari hak tak baik, jumpa hak tak baik je lah. Apa hal pun. Macam contoh sekarang lah, ada hak kata vaksin tu baik, ada kata vaksin tu tak baik. Jadi hak nak cari kata vaksin baik, jumpalah hak maklumat kata baik. Hak nak cari vaksin tak baik, jumpalah hak maklumat hak kata tak baik. Gitulah. Dia jumpa tu je hak tak baik je. Jumpa hak tak baik tu, jelas tak jelas, dia share lalu dah. Kalau dia share tu bohong,
Tak betul, dialah pembohong, dialah tak betul. Share benda yang bohong. Oh, saya tak tahu dah, kamu share tu kena pastikan dahulu. Dia share dah adik-beradik dia ni. Habis dah dia share adik-beradik dia. Nak share tu kamu tahu tak? Betul ke tak betul hak kamu tengok tu? Dah tengok seumpama tu, realitinya macam mana? Sebenar keadaannya macam mana? Kamu share habis dah adik-beradik kamu tu. Pening dah adik-beradik kamu ni. Ya, sebab apa? Dia nak cari begitu. Jumpa begitu. Kan ni? Perempuan ni cepat sangat. Perempuan kita sebut biar. Orang lelaki tu dok kali. Orang lelaki dia sabar sikit. Orang lelaki dia sabar sikit. Orang perempuan dia nak share sama-sama perempuan dia lah. Dah duduk sibuk nak tahu anak-anak ni pergi cocok vaksin. Ni mau tengok dalam gambar ni. Pengsang budak ni. Mati nanti budak ni. Lepas tu realitinya macam mana? Dah tu tengok gambar. Nanti dulu sebenarnya macam mana? Tapi nak cari benda hak seumpama tu, jumpa seumpama tu. Marahlah pulaknya mak pada budak ni. Kenapa? Sebab apa? Hak cerita tu tak betul belaka. Dia kata tak tahu pun siapa yang rakam. Ada yang ada gambar? Hak budak pengsang lepas daripada cocok vaksin, umur 13 tahun. Ada tengok? Angguk share ke tak? Dah healing lah, bagus. Healing bagus. Share ni, share adik-beradik. Tengok. Oh, masa pergi bawa anak tu begitu bangga. Kena seumpama tu barulah menangis mak dia kata. Dah lembek budak tu. Jadi akhirnya mak marahlah mak budak tu. Sebab apa hak dia cerita tu tak betul. Anak saya cocok belaka 3-4 beradik. Hak lain comel-comel je. Ni hak basuh umur 13 tahun ni. Dia tak ambil daripada awal dah kerana takut sangat. Tapi dah pujuk. Gila. Dah ketakutan. Ni jadi pesen ni. Mana doktor cek tak ada apa-apa. Cuma dia jantung dia bergerak agak kuat kerana dia panik. Dia ketakutan. Mungkinlah kan anak bongsu ke. Tapi hak lain tu, abang-abang tu 3-4-5 beradik okey je. Ni hak adik. Hak memang tak ambuh. Dia kata dipujuk oleh mak ayah. Itu realiti. Kenapa saya bawakan hak anak dia? Untuk menghasut orang lain. Nak cari benda hak tak baik, jumpa seumpama tu lah. Akhir kata saya bawa benda yang tidak dipersetujui oleh tuan diri. Kita gunakan peristiwa tu untuk mempengaruhi orang lain, yang mana kita gunakan kejadian tu tidak dipersetujui oleh tuan dia. Macam mana kita dengan tuan dia nanti? Tuan dia tak setuju. Sebab apa? Realiti bukan seumpama yang kamu kehendak. Tapi kamu sudah sebar realiti. Mana? Kata jumpa. Kalau nak cari gitu dia akan jumpalah. Kalau jumpa seumpama tu, sabar. Tengok apa sebenar yang di sebalik kejadian tu. Tapi bagi kitanya, jadi seumpama tu mudarat ke apa ke, perkara harus pada akal kita boleh terima. Sebab semuanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kehendak manfaat akan dapat manfaat. Allah kehendak mudarat akan berlaku mudarat. Kita harus pada akal boleh terima. Apa yang berlaku sebenar kita boleh terima. Tapi hak tu bahagian kita. Yang berlaku tu realitinya macam mana? Sabarlah. Kita orang ngaji, kena buat cara orang belajar lah. Kena tenang. Tapi bagi kita, manfaat ke apa ke, alhamdulillah, manfaat kebaikan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berlaku musibah, itu semua datang dari Allah. Kita redha dan kita sabar. Kita ikhtiar, kita berpandukan kepada mereka-mereka yang berpengetahuan. Kita tidak ada pengetahuan. Banyak perkara yang kita hanya menuruti sahaja. Ya, kita banyak menuruti. Pergi klinik, kita menuruti sahaja apa yang doktor kata. Yang doktor kata tu mungkin juga tidak tepat. Pergi satu klinik, doktor kata begitu. Pergi klinik lain, doktor kata macam lain pula. Biasa je lah tu. Tapi kita ni kenapa menuruti begitu? Dah kita jahil dalam ilmu perubatan. Kita turutilah. Ke kita tidak menuruti? Kita pergi klinik jumpa doktor kata begini, kita jawab begini. Doktor kata begini, kita jawab begini. Ke macam mana? Kita menuruti sahaja.
Pergi satu klinik, penyakit kita tidak sembuh, kita cari klinik lain pula. Kita menuruti je. Sebab apa? Sebab kita tak tahu. Atau pelik tu. Perkara apa sekalipun, kita hanya menuruti mereka yang mengetahui. Dalam bab perubatan ni, walaupun doktor tu kafir sekalipun, kalau kita mengajar dalam bab fiqh, kita mengajar dalam bab fiqh, doktor kafir ni kata, kamu tak boleh berwuduk pakai air. Doktor kafir kata gitu. Kamu tak boleh berwuduk pakai air. Mudarat kamu. Apa tu? Kena tayamum lah. Nak pindah air pada tayamum ni, kena uzur yang dibenarkan pada syarak. Kalau pindah antara wuduk kepada tayamum, tidak menepati uzur yang dibenarkan pada syarak, tak sah. Kita tak boleh nak suka-suka. Hari ni nak pakai air untuk berwuduk, nanti nak pakai debu untuk bertayamum. Tak boleh suka-suka. Dia kena ada keuzuran yang syarak terima itu keuzuran. Barulah boleh berpindah kepada debu tayamum. Tiba-tiba yang menyatakan keuzuran tu doktor kafir. Yang menyatakan keuzuran kamu daripada menggunakan air. Mazhab Syafi'i kita, walaupun doktor kafir sekalipun, kita boleh terima hak diberitahu dan kita boleh menggunakan debu untuk bertayamum. Sebab wuduk kepada tayamum ni hukum agama ni tak betul dengan aturan dia. Tayamum kita tidak sah. Dan antara sebabnya keuzuran. Tapi keuzuran ni maklumat daripada siapa? Daripada doktor kafir sekalipun, mazhab Syafi'i kita terima. Walaupun contoh mazhab Hanafi tak terima. Tak ada. Dia doktor kafir kata awak tak boleh pakai, tak boleh guna lagi perkataan dia. Kena pergi cari doktor Islam dulu. Dan kalau doktor Islam kata betul-betul uzur, kita pakai dia, bukan pakai kafir. Itu mazhab Hanafi. Tapi nak cerita dalam mazhab Syafi'i kita, doktor kafir yang beritahu pun kita boleh terima. Mana kita boleh menuruti. Tapi nak cerita kita turut je biasanya perkara yang memang kita tak tahu. Kalau kita nak cari benda baik, insya-Allah kita akan jumpa benda baik. Saya biasa dalam rakaman ni, ialah ada masa kita tengok pengajaran-pengajaran yang kita boleh ambil manfaat. Tapi begitulah kadang-kadang terdengar juga hak pengajaran yang terpesong, terutama sekarang bab pegangan. Ini orang nak balas bab fiqh tu dia balas. Saya tak pernah ambil tahu pun. Ini kata begini. Tapi kadang-kadang timbul hak terjumpanya hak pegangan. Kadang-kadang orang yang share. Share. Ustaz. Ni gua ni. Dia tahu dah salah. Dia share, tengok. Lah. Lepas tu saya tekan dan ulang-ulang. Ini kita bicara perkara jahat. Kena jaga molek. Satu lagi yang saya cukup tekannya adalah bab ikhtiar dan usaha. Kuliah sekarang ikhtiar usaha dalam kitab Pati Paridah di Masjid Bukit Payung. Sejam setengah tu, kalau Tuhan macam kita hari Sabtu, 2 kitab lah, 1 kitab je lah. Kitab usaha, jadi tak boleh nak pindah dah. Kitab yang kedua. Sebab apa? Sebab dia tak boleh nak berhenti setengah jalan. Nak berhenti tengah jalan. Jadi kena perhabis juga. Sebab apa? Bab ikhtiar usaha 1. Dia banyak. Adalah pengajaran-pengajaran yang mana ikhtiar usaha adalah mutlak hak kita. Kita ahli sunnah berpegang ada ikhtiar usaha, tetapi tidak memberi bekas. Tapi walaupun kita berpegang ada ikhtiar usaha, tapi bukan hakiki, bukan mutlak. Ikhtiar usaha kita tetap qadar juga. Kalau ikhtiar usaha kita qadar, ada lah hakikinya hak Tuhan belaka, tak ada hak kita. Ada ni. Tapi itu Jabariyah, hakikinya memang Jabariyah. Jadi payuh nak letak molek tu ahli sunnah tu. Jadi hamba ada pilihan dan perbuatan secara mutlak. Mana kebaikan yang dilakukan pilihan dan perbuatan manusia sendiri. Manusia melakukan kejahatan pilihan dan perbuatan manusia sendiri. Maka poin dia kejahatan lah. Hak kebaikan tu disebut juga. Maka selayaknya lah seseorang yang memilih dan melakukan kebaikan sendiri, selayaknya lah dibalas dengan syurga. Sebab itu kebaikan
dan benda ni yang dilaku ikhtiar usaha pada melakukan kebaikan hak hamba sendiri. Selayaknya dibalas dengan syurga. Sebaliknya kebaikan, sebaliknya ikhtiar usaha kejahatan mutlak hak seseorang, barulah selayaknya dihukum dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebenar-benarnya perkara jahat tu adalah qadar dan qada juga berlaku tanpa ikhtiar usaha hamba pada hakiki sebenar-benarnya, dihukum. Hati dia tak terima sebab dia kata zalim. Ini dalam pengajaran-pengajaran ni yang memang dengan logik akal tu selari, mudah. Jadi hak kita duk pegang rukun mak kenang tu jadi tak ada. Bukan jadi tak ada daripada awal lagi. Kalau kita pegang baik jahat qadar dan qada Allah, mana jahat tu adalah qadar dan qada Allah, patut Allah letak dalam neraka. Hak dia neraka, dia letaklah. Dan jahat tu mari mana? Mari daripada qadar dan qada. Pilihan dan perbuatan pada zahir je, pilihan dan perbuatan bukan ada qada juga. Tak ada apa pun seseorang tu. Lepas tu Allah pun neraka. Hak dia. Dalam hadis kursi Allah Taala berfirman, "Ana khalaqtu khair wa syarr." Aku yang menjadikan perkara baik dan perkara jahat. Fatuba liman qaddartu alaihi khair, maka bertuahlah atas sesiapa yang aku tetapkan dia kebaikan. Wa wailun liman qaddartu alaihi syarr. Celakalah atas aku kehendak atasnya kejahatan. Tu je. Tapi akal ni, akal terpesong dia tak terima. Mana boleh Allah yang menghendaki perkara jahat, Allah menghukum perkara jahat yang berlaku atas kehendak Allah. Ni Mu'tazilah. Tapi ada rakaman-rakaman seumpama ni. Makna berpegang itu usaha tu mutlak hakiki, bukan qada-qada. Kita dah ahli sunnah hanya berpegang kerana banyak ayat Quran menyandar kepada hamba, tapi hakiki sebenar-benarnya balik kepada rukun iman yang keenam, qadar dan qada. Balik kepada wahdaniyah, qudrah, iradah. Apa wahdaniyah? Keesaan pada perbuatan. Mana apa? Berlakunya pilihan, perbuatan Allah. Berlakunya usaha, perbuatan Allah. Berhasil usaha, perbuatan Allah. Bukan berlakunya pilihan, perbuatan Allah. Terdetik di hati pun perbuatan Allah. Itu wahdaniyah, keesaan pada perbuatan. Bukan berlakunya usaha gerak diam kita ni perbuatan Allah. Berkelip mata yang kita tidak sedari pun perbuatan Allah. Bergerak nadi kita setiap saat ni pun perbuatan Allah. Keesaan pada perbuatan. Allah mana? Kudrah. Allah yang bersifat dengan kuasa. Hak berlaku semuanya datang daripada kudrah Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab Allah Rabb, Allah Tuan bagi sekalian alam. Dan Allah perbuat tu sebagaimana yang Allah kehendak. Sifat iradah, sifat yang ke-8. Mustahil ada perkara yang berlaku tanpa kehendak Allah. Mustahil pilihan seseorang bukan kehendak Allah. Mustahil usaha seseorang bukan kehendak Allah. Semua perkara kehendak Allah. Ikhtiar usaha seseorang pun kehendak Allah dan perbuatan Allah. Jadi hamba tidak ada apa-apa sebab hamba lemah. Lemah hamba ni bukan pada menghasilkan usaha. Diri usaha tu pun perbuatan Allah. Sebab hamba lemah, tidak ada satu peranan pun walaupun sebesar zarah. Itu pegangan kita. Walaupun kita ahli sunnah wal jamaah, wajib kita berpegang di akidah kita. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Walau hakikinya tak ada. Itu je. Dah, pegang ada. Tapi perkaranya tak ada. Sudahlah, gitu je lah. Syarat perintah begitu, begitulah kitanya. Berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi hakikinya tak ada. Sekalian, qadar dan qada Allah. Sekalian, kehendak dan perbuatan Allah. Mustahil ada satu yang berlaku yang bukan kehendak dan perbuatan Allah. Bukan kata pilih hati, terdetik di hati pun. Kehendak dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini pegangan simple saja. Sekalian percakapannya kita belakalah. Ingatan di hatinya kita belaka. Tu kita ni kita, tu kita ni kita, tak ada apa-apa. Kena tu molek tu bab
Kita wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Tidak berpegang, Jabariyah terpesong. Sebab apa? Jabariyah terpesong dengan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami yang sembuh. Aku yang sembuh. Tiba-tiba aku tak ada apa-apa mu Tuhan. Itu Jabariyah. Tapi hakikinya betul tidak ada apa-apa. Tapi wajib berpegang ada ikhtiar usaha. Katanya. Memang hakikinya kita ni umpama tu wayang kulit tu. Wayang kulit tu. Kulit tu lah kulit tu apa? Getah tak? Apa? Kulit lah kulit. Dia buat rupa patung tu. Gerak tu kulit tu bergerak. Tidak ada. Kulit tu tidak ada pilihan dan perbuatan. Digerakkan oleh dipanggil Tok Dalang. Tak? Tok Dalang tau. Tok Dalang ni hak ada G sungguh ni. Tok Dalang. Bukan G hak Terengganu bubuh, bukan. Pada ni. Kat Terengganu kan N bubuh G, buji belaka. Hak ni bukan ni. Tok Dalang G tu G sungguh. Bukan G Terengganu bubuh. Pada Tok Dalang. Dah, Tok Dalang panggil tu dah. Hak duduk bawah tu. Jadi kulit tu dipanggil wayang kulit tu. Kulit itu tidak ada pilihan dan perbuatan. Hakiki kita gitu lah. Yang menggerakkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikinya gitu. Tapi jangan kita mudah-mudah letak gambar tu kulit tu. Jangan. Tidak berpegang hamba ada pilihan perbuatan. Turun pada Jabariyah. Ada orang dia letak FB, letak gambar ni. Gambar kulit tu lah gambar. Mana hakikinya manusia seumpama tu. Tak ada pilihan dan perbuatan. Orang yang letak gambar tu kemungkinan dia makan fana ataupun dia berakidah dengan akidah Jabariyah. Dia makan fana aulia alhamdulillah wali Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan wali Allah. Betul? Kenapa dia letak gambar sokbam betul? Sebab kita ahli sunnah wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, bukan macam kulit tu. Hak macam kulit tu hakiki. Orang sampai makam hakiki, makam aulia, makam fana, begitulah di basirah mereka. Dia beginilah. Kita ni tak ada main FB apa semua. Kita ni kebanyakan dia apa-apa pun ilmu ke apa ke kena pilih-pilih. Kita nak share ramai kena pilih-pilih. Jangan duk share ilmu-ilmu yang agak halus-halus tu, agak dakik-dakik tu halus-halus. Sebab apa? Sebab akan menimbul fitnah. Akan menimbul fitnah. Akhirnya ilmu yang sebenar tadi difitnah, ditomoh, dikata sesat ilmu ni. Padahal ilmu tu tak sesat pun. Timbul difitnah seumpama tu kerana orang yang bukan ahli dia letak ilmu tu di tempat yang tidak sepatutnya. Sebab apa? Sebab dia nak glamour dia. Siapa tuang FB ni selalu share ayat-ayat yang halu-halu ni, makam-makam tinggi, ada nak tu. Sepatutnya kita share hak biasa-biasalah. Hak ilmu-ilmu hak biasa-biasa tapi tak glamour lah. Ilmu biasa-biasa. Ni orang sekarang ni macam-macam. Dia kadang-kadang menimbulkan fitnah, merosakkan nilai ilmu tu sendiri. Kena hati-hati sekarang. Walaupun hakikinya betul kita ni seumpama wayang kulit saja. Tapi kita wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi bukan mutlak. Hak Tuhan belaka. Ini payah nak terima ni. Dah kalau Tuhan belaka, Tuhan hukum. Jahat kepada neraka. Dia tak nerima akal. Jadi suku Mu'tazilah yang menafi perkara jahat datang daripada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita ni penghujung dah ni di pembicaraan sifat iradah. Di pembicaraan sifat iradah ni kita sudah di penghujung sebelum masuk kepada sifat yang ke-9, sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak bicara di antaranya yang dahulunya hak lawan kepada sifat iradah Allah lah. Ada perkara yang berlaku yang datang dari yang berlaku secara turut sahaja. Itu mustahil sama sekali.
Bergeraknya tubuh badan, iradah dan kudrah Allah, bergerak sekalian benda yang ada di tubuh badan kita pun adalah iradah dan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Mustahil berlaku gerak tubuh badan kita sahaja iradah dan kudrah Allah, tetapi bergerak sesuatu yang di tubuh badan bukan datang dari iradah dan kudrah, itu mustahil sama sekali. Pandai ni, semua yang berlaku datang daripada iradah dan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Dia misal kitabnya jari dengan cincin. Kita misal besar laginya, bergeraknya tubuh, apa yang ada tubuh kita semuanya akan bergerak. Diamnya tubuh, maka apa yang di tubuh kita diam semua sekali. Gerak diam apa di tubuh kita, bukan turut semata-mata tubuh kita gerak ataupun diam. Semuanya datang daripada iradah dan kudrah Allah, qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Hak lekat di tubuh badan kita ni. Mana? Kain kita lekat di pinggang. Baju kita lekat di bahu. Kopiah tudung lekat di kepala. Ada ni. Mah kita tu lekat di telinga tau. Mah saja lekat kerana kita buh di telinga. Cermin mata lekat kerana kita buh di telinga. Dak, semuanya iradah dan kudrah Allah. Makhluk tak bekas sama sekali. Itu je pegangan kita ni. Gitu je. Pegangan kita ni. Bukan percakapan. Cakapan tak asbab je. Hak saya buat contoh dalam satu kuliah tu, berkaitan dengan masa tu inilah hak baru je berlaku tu, hak kepala air yang berlaku di Yan Kedah tu kan. Kepala air tu kan, bukan nak bicara kepala air tu, nak bicara lumpur yang dibawa oleh air tu. Lumpur yang turut air, lumpur ke pokok ke batu-batu ke, faham kepala air tahulah dah. Dia kadang-kadang takut air terjun tu, takut turun kepala air ada benda bawah tu. Dia takung atas tu, takung. Rutuh tempat dia takung tegak, air turun lah. Tu cerita sebab tu, air turun Allah buat bukan kerana pecah tempat takung, cerita sebab. Jadi kepala air dia panggil. Bila kepala air tu dia bawa lumpur tu kemudian tu kan, rumah orang ni nak kena tu, kikihlah lumpur tu. Lumpur kadang-kadang berapa kaki rumah masing-masing. Lumpur mari daripada mana? Air yang bawa. Lumpur yang turut air. Tu semua cakap asbab sahaja. Lumpur tu bukan air bawa, qadar dan qada. Lumpur tu bukan turut, qadar dan qada, iradah dan kudrah. Tu saja pegangan kita. Tapi tak salah lah. Lumpur mari mana? Air bawa, tak ada salah. Lumpur ke, pokok ke, sampah ke, apa ke, air bawa. Tapi sebenarnya pegangan kita, mustahil ada perkara yang berlaku yang bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara sifat iradah. Cakap tu cakap asbab. Bukan kata hak air bawa. Hak kita bawa. Hak kita bawa. Kita bawa dengan kitab, dengan pekakah-pekakah dalam beg kita tu, kita yang bawa. Kita letak dalam beg, maka kita berjalan, kitab kita, barang kita akan berjalan bersama dengan kita. Lupa nak masuk. Bubuh belaka dah tepi tu. Sampai masa lorak, gaduh-gaduh, cepat-cepat ni, lupa nak masuk. Sebab apa? Sebab kita nak masuk je dalam beg ya. Bila kitab kita, barang kita, kita masuk je dalam beg, sapalah tempat kita pergi. Sebab apa? Sebab kita bawa beg, barang dalam beg akan turut beg yang turut kita. Beg mana? Beg yang kita duk galah atas bahu. Itu semua cerita asbab lah ke? Kita bubuh beg atas bahu, bergerak kita, bergerak beg, iradah dan kudrah Allah. Bergerak beg, bergerak kitab, barang dalam beg tu,
iradah dan kudrah Allah. Itu je pegangan kita. Tapi cakap kitanya, kita yang bawa. Lupa nak bawa. Tu cakap je, tak ada apa tu. Turut pun sama je. Turut pun sama. Kita pergi ke mana tengok Allah ada. Binatang, kucing, turut. Tak ada turut-turutnya. Turut dalam kereta, turut duduk di tayar, bukan di tayar, kat enjin. Turut tu cerita zahir. Semuanya iradah dan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Mana cakap sebab tu ada apa pun. Macam ginilah. Ada yang kita cakap pokok tu saya tanam. Ada kita cakap pokok tu tumbuh sendiri. Ada kita cakap pokok tu kita yang semar, kita yang tanam. Ada kita cakap itu kita dak semar tu, dia tumbuh sendiri. Hakikinya hak kita semar tu pun qada dan qada. Hak kata tumbuh sendiri pun qada dan qada. Tak ada tumbuh sendiri. Tapi maksud tumbuh sendiri ni bukan menafikan perbuatan Allah. Maknanya bukan kita istiusaha semar. Tiba-tiba tumbuh sendiri. Kita cakap tumbuh sendiri tu tak ada berlaku sendiri. Yang kita kata hak ni saya semar, tu pun cerita asbab saya semar. Hakikinya qadar dan qada. Iradah dan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Yalah, kita berjumpa kerana kita sudah berjanji. Kita berjumpalah kerana kita sudah berjanji. Terkadang kita berjumpa kebetulan. Ada kita berjumpa kerana kita sudah berjanji. Adanya kita berjumpa kebetulan. Kebetulan dah jumpa sini, ni ambil surat dia kata. Tak ada surat? Lama dah tak ada surat tu. Surat samang tu lah. Yang biasa kan. Jumpa. Oh, kebetulan jumpa sini. Ingat nak pergi rumah. Sebab apa? Sebab nak pergi surat. Surat jemputan kahwin tu lah. Surat samang kau panggil. Kalau nak kahwin cepat-cepat sekarang. Tak ada tu. Tu kan Alah. Tak payah pak jamuan. Dia kalau orang kahwin pada masa sekarang ni, memang kita tak ada jamuan lah. Memang tak ada lah. Walaupun insya-Allah nanti akan dibuka macam biasa. Memang tak ada. Dia ada tempoh masa. Nak antara berkahwin dengan jamuan tu ada tempoh masa. Ada expired jugalah maknanya. Dah ada sekarang ni bukan orang tak buat jamuan kerana tidak dibenarkan. Kemudian berkahwin. Lama tu insya-Allah dibenarkan contohnya. Mana berkahwin masa PKP tu memang tak akan buatlah jamuan. Expired dah lah maknanya, tak boleh nak tu dah ke? Untung sungguh lah tu. Tahu? Yelah, kalau 2-3 bulan buat jamuan, kedok kau. Dah jumpa orang-orang. Dah kahwin dah. Bila kahwin? Allah kahwin dah 2-3 minggu dah kahwin dah. Tak ada senyap. Tak siapa surat tu. Surat jemputan tak apa. Surat samang. Jadi kebetulan jumpa. Ke tak ada kebetulan qada belaka. Hak kita rancang berjanji nak jumpa satu tempat, berjumpanya kita qada dan qada. Kebetulan ni qada juga, cuma apa sebab kita kata kebetulan? Sebabnya kita tidak rancang. Apa sebab kita kata tumbuh sendiri? Sebabnya kita tak semar. Tapi pegangan kitanya qadar dan qada Allah. Ni ada orang siapa kecakap kebetulan berjumpa. Awak ni apa tak ada Tuhan ni? Kebetulan apa qada? Kebetulan dengan makna kita tidak rancang, kita tidak berjanji. Tapi tidak ada perkara yang berlaku tanpa iradah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Kebetulan ke sendiri ke tidak ada. Semuanya qadar dan qada Allah, iradah dan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perkara yang berlaku secara tabiat semula jadi, tidak ada. Tapi kita cakap semula jadi, cakap asbab.
alam semula jadi. Ada? Kita sebut alam semula jadi. Kadang kita sebut bencana alam. Itu hanya cipta asbab. Tidak ada perkara yang berlaku secara semula jadi. Semuanya datang daripada iradah dan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semula jadi ni contohnya, pisau secara semula jadi memutuskan. Itu pada zahir tak? Api secara semula jadi menghanguskan. Matahari secara semula jadi menghijaukan daun. Contohnya. Yang berlaku bukan datang dari semula jadi. Putuh iradah dan kudrah Allah. Hangus iradah dan kudrah Allah. Hijaunya daun iradah dan kudrah Allah. Bukan semula jadi kerana matahari, bukan. Tapi asbab zahirnya gitulah. Dapat cahaya matahari secukupnya, hijau. Kalau tidak dapat cahaya matahari, dia akan jadi kuning. Pada ni, adakah matahari itu secara semula jadi menghijaukan? Tidak. Yang berlaku kesemuanya datang dari iradah dan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pegangan kita. Cakap asbab tu cakap asbab macam biasa. Jangan kita mudah-mudah nak nak menafikan berkaitan dengan tauhid akidah seseorang hanya semata-mata percakapan asbab jua. Alam semula jadi. Itu cakap asbab. Bencana alam. Tabiah bahasa dia lah. Bila makan dia banyak kenyang. Gitu. Bahasa dia lah. Begian. Itu semula jadi ni bahasa dia tau. Peseng dia. Itu hanya cakap asbab. Pegangan kitanya, kita kemas dah di iradah, wahdaniyah, kudrah dan iradah. Wahdaniyah, kudrah dan iradah. Bicara panjang, hak mustahil lawan sifat iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai situ dia nak masuk kepada kira-kira saya baca tadi ni adalah tajuk baru. Tajuk je baru, tapi poin umbinya balik kepada baik, jahat, iradah dan kudrah Allah, qadar dan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara baik kehendak Allah serta Allah suruh, Allah redha. Perkara jahat kehendak Allah serta Allah tidak suruh dan Allah tidak redha. Terkadang Allah suruh sembahyang, tapi Allah tidak iradah kehendak seseorang sembahyang. Ada ni. Dia tidak berlaziman antara iradah kehendak Allah dengan suruh, redha dan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma saya ulang-ulangnya adalah iradah kehendak dengan suruh dan redha. Ilmu tu kita kena cerita semula bab ilmu. Sebab kita dahulu bicara bab iradah selaras dengan ilmu. Dan kitab ni tak sebut. Saya tak sebut dalam kitab. Dia kudrah Allah menjadikan segala-gala selaras dengan kehendak Allah pada azal. Pergi pada sifat yang ke-8, Allah menghendaki segala-galanya pada azal selaras dengan ilmu. Bahasa kitab dia panggil muwafaqah. Allah yang bersifat dengan kudrah melakukan segala-gala muwafaqah dengan iradah Allah pada azal. Muwafaqah ni selaras. Muafakat itulah sekali lah maknanya. Kemudian pergi kepada yang ke-8, Allah yang bersifat dengan iradah menentukan segala-galanya muwafaqah dengan ilmu. Jadi apa yang Tuhan kehendak, Tuhan tahu. Apa yang Tuhan tahu, Tuhan kehendak. Tapi di sini dikata lain antara kehendak Allah dengan ilmu Allah. Ini kena bicara molek ni. Lepas tu saya jangan sebut ilmu tu. Saya hanya sebut iradah Allah lain daripada suruh dan redha. Tapi sini dia mari tiga tu, suruh, redha dan ilmu. Bahawasanya iradah itu pada ahli sunnah lain daripada suruh dan redha dan ilmu. Ilmu masuk kat situ. Tapi ilmu tu kita kena perhalusi. Kalau kita nak sebut secara ringkas, iradah Allah, ilmu Allah tidak lain. Berlazimah, sama je. Apa yang Tuhan kehendak pasti Tuhan tahu.
apa yang tahu pasti Tuhan kehendak. Berlaziman antara ta'alluq iradah dan ta'alluq ilmu. Tapi sini dia kata lain ni. Dia akan bicara sikit di belakang tu. Yang cuma kita nak letaknya, iradah Allah, kehendak Allah lain, mana tidak berlaziman dengan suruh dan redha. Perkara baik Allah kehendak serta suruh dan redha. Perkara jahat Allah kehendak tetapi Allah tidak suruh akan perkara jahat, dan Allah tidak redha seseorang melakukan perkara jahat walaupun perkara jahat itu datang daripada iradah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terkadang menghendaki dan menyuruh dan redai dengan sesuatu seperti iman Abi Bakar radhiyallahu anhu, dan terkadang tiada menghendaki dan tiada menyuruh dan tiada redai dengan dia seperti kufurnya kufur Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini huraian dia lah. Huraian berkaitan dengan iradah Allah lain daripada suruh dan redha. Wallahu a'lam.